Salam sejahtera kepada semua murid. Okay, untuk pembelajaran kelas pendidikan moral kita hari ini, okay, cikgu akan ajar kamu unit 13 lah. Unit 13 ni kamu boleh rujuk dalam buku teks pendidikan moral kamu, muka surat 157. Tajuk dia adalah keselamatan di jalan raya, tanggungjawab bersama. Maksudnya keselamatan di jalan raya tu adalah menjadi tanggungjawab kita bersama. Okay, di mana dalam unit ini kamu akan belajar peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya, persamaan dan perbezaan antara peraturan jalan raya dengan undang-undang jalan raya, kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya, langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya, perasaan apabila mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya, sikap mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan raya. Okey. Jadi untuk unit ini, nilai yang kamu akan belajar adalah hormat, bertanggungjawab, toleransi, kasih sayang dan rasional. Okey, keselamatan di jalan raya menjadi satu perkara yang sukar ditangani. Walaupun kerajaan telah bertindak secara proaktif dengan memperkenalkan banyak peraturan dan undang-undang jalan raya. Kalau kita perhatikan di negara kita, Malaysia ni, kadar kemalangan semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahawa masih terdapat banyak pengguna jalan raya yang tidak memahami beberapa perkara asas tentang ciri-ciri keselamatan jalan raya sebagai panduan yang perlu dipatuhi. Okey, pertama, cikgu nak kamu tengok di sini perbezaan. Perbezaan antara peraturan dengan undang-undang jalan raya. Pertama tengok peraturan jalan raya. Maksudnya apa? Iaitu amalan keselamatan yang boleh meningkatkan kesedaran keselamatan pengguna ketika berada di jalan raya. Manakala definisi ataupun maksud bagi undang-undang jalan raya ialah suatu akta yang mewajibkan suatu perlakuan kepada pengguna semasa berada di jalan raya. Pengguna jalan raya yang tidak mematuhi undang-undang akan dikenakan hukuman. Okey, yang berikut di bawah ni ialah beberapa contoh peraturan dan undang-undang jalan raya yang patut dipatuhi oleh pengguna jalan raya. Okey, boleh tengok kat sini ada dua jadual di sini. Pertama, jadual berkaitan peraturan jalan raya. Ini penting. Cikgu nak kamu tengok, baca dan faham. Pertama, pandang kiri dan kanan. Okey, pandang kiri dan kanan. Okey. Sekejap. Okey, pandang kiri dan kanan, kemudian kiri sebelum melintas jalan. Ini kena ingat, sentiasa ingat sebelum kamu nak lintas jalan tu, tengok dulu kenderaan. Tengok sebelah kanan, pastikan tiada kenderaan, kemudian tengok di sebelah kiri, pastikan tiada kenderaan, kemudian tengok lagi sekali di sebelah kiri, okey, sebelum melintas jalan raya. Kemudian pakai pakaian cerah dan bersinar pada waktu malam. Untuk apa? Supaya pengguna jalan raya yang lain boleh nampak kita. Boleh nampak kita. Tidak menunggang basikal secara beriringan. Naik basikal di jalan raya ni, dia tak boleh naik basikal beriringan. Maksudnya bersama-sama. Kalau dua orang tu seolah-olah berpasangan, tak boleh. Berbahaya. Kemudian elakkan mengekori kenderaan lain secara dekat. Kemudian lihat cermin sisi dan berikan isyarat sebelum menukar lorong. Ikut lorong yang ditetapkan dan tidak memotong lorong dengan sesuka hati. Elakkan mencelah di antara kenderaan. Ini biasanya bagi penunggang motosikal. Okay. Elakkan mencelah di antara kenderaan. Bahaya sebab kita tak tahu sama ada pengguna jalan raya yang lain, contohnya pemandu kereta, pemandu bas, pemandu lori, boleh nampak ke tak kita dekat.
di antara celah-celah kenderaan tersebut. Okey, kemudian berikan keutamaan kepada pejalan kaki dan penunggang motosikal. Gunakan jejantas ketika melintas jalan raya. Okey, itu antara peraturan jalan raya. Okey, kemudian tengok pula undang-undang jalan raya. Mempunyai lesen memandu, patuhi garis panduan keselamatan semasa memotong kenderaan lain, patuhi had laju kenderaan yang ditetapkan, letak kenderaan di tempat letak kereta yang sepatutnya, patuhi lampu isyarat, pakai tali pinggang keledar di dalam kereta dan pakai topi keledar semasa menunggang motosikal ataupun keledar ni helmet lah. Kemudian tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ini kena elakkan, jangan gunakan sebab dia boleh membahayakan pengguna jalan raya lain selain daripada membahayakan diri kita. Kemudian hentikan kenderaan ketika ada sekatan jalan raya, papar cukai jalan pada kenderaan, tidak memandu di lorong kecemasan. Okay? Itu antara undang-undang jalan raya yang mana kamu kena tahu, cikgu kena tahu dan semua rakyat Malaysia kena tahu. Okey. Seterusnya kita akan tengok sikit lagi. Peraturan dan undang-undang jalan raya diwujudkan bagi menjamin kepentingan semua pengguna jalan raya. Semua pengguna jalan raya termasuklah anda, iaitu kamu, murid dan juga cikgu lah. Okay. Perlu mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Okey. Tengok kat sini. Okey, kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Pertama, kenapa? Supaya dapat mengelakkan atau mengurangkan kesesakan jalan raya, dapat mengelakkan berlakunya kemalangan, mengelakkan kehilangan nyawa dan harta benda, menjadikan jalan raya selamat untuk digunakan, mengurangkan beban kerajaan, membaiki kerosakan akibat kemalangan jalan raya dan seterusnya, membantu meningkatkan imej negara. Okey, itu antara kenapa pentingnya untuk kita mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Okey, ini sedikit info di sini. Okey, kamu kena baca, kena faham. Pesalah jalan raya akan dikenakan mata demerit di bawah sistem keselamatan kesedaran automatik iaitu AWAS. Mata demerit hanya diberikan kepada pemandu kenderaan yang melakukan kesalahan seperti memandu melebihi had laju, melanggar lampu isyarat merah dan tidak memakai tali pinggang keledar. Okey, alright. Okey, jadi cikgu rasa untuk pelajaran kita hari ini cikgu berhenti sampai muka surat 159 lah. Okey, kalau kamu ada sebarang soalan tentang pelajaran hari ini, boleh message di Telegram tanya cikgu. Dan untuk latihan kamu hari ini, cikgu nak kamu jawab dua soalan ni. Ada dua soalan di sini. Pada muka surat 161, cikgu nak kamu jawab soalan ini dalam buku latihan pendidikan moral kamu. Okey. Itu saja untuk kelas kita hari ini. Okey. Dan lagi sekali cikgu ingatkan, kalau ada sebarang masalah, kamu tak faham, boleh tanya cikgu dalam Telegram. Okey, sekian. Terima kasih.